Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teacher buat kelas YouTube for first time without my students because of the PKP. Okay, jadi terpaksa buat kelas tanpa murid dan insyaAllah semua orang boleh belajar secara YouTube ni. My student in my class and also my student out there in the whole of Malaysia. Okay. Baik, tajuk malam ni kita nak buat tentang sekatan berangan antarabangsa. Salah satu subpoint di dalam bab 2 tingkatan 5 iaitu berangan antarabangsa. Okay. Apa itu sekatan berangan antarabangsa? Ia ialah dasar sebuah negara untuk mengawal ekspor dan import. Ya, kita kadang-kadang kita tak nak terlampau. Bila kita nak imbangan perdagangan kita positif, kita nak banyakkan ekspor sebab ekspor tu ialah duit masuk ke negara kita, dan kita nak kurangkan import sebab import tu ialah duit kita keluar. Okey, jadi dasar-dasar ni sebenarnya untuk mengurangkan import, kan? Dia ada beberapa sekatan kita buat supaya import tu dapat dikawal, supaya duit kita keluar tidak banyak. Okey, yang pertama, apakah sekatan berangan yang ada? Pertama ialah tarif. Apa itu tarif? Itu ialah cukai ke atas barang import. Yang okey, maknanya ini ialah, dengan lain perkataan, ini ialah cukai import. Okey, tarif ni sama dengan cukai import yang menyebabkan harga barang import lebih mahal. Okey. Bila barang luar, contohnya kita import dari US, kita kenakan tarif atau kita kenakan cukai import. Okey, jadi dia itu menyebabkan harga barang import menjadi lebih mahal. Maka bila dia jadi lebih mahal, ini menyebabkan produk kita jadi relatively atau comparatively lebih murah daripada barang import. Jadi kita nak menyekat kemasukan, salah satu cara pertama nak menyekat kemasukan barang luar ialah dengan tarif. Tarif ada dua jenis, iaitu tarif spesifik. Contoh dia maknanya dia per unit. Contohnya kalau RM10, RM10 lah. Kalau ada 100 unit, so 10 darab 100, iaitu RM1000 kena bayar. Yang satu lagi ialah tarif ad valorem. Tarif ad valorem ialah dia pakai peratus. Contohnya, katalah nilai dia 1 juta import barang tu, dan 10%, maka RM10,000 lah kena bayar. Okey, so yang kedua ialah subsidi. Subsidi adalah bantuan kewangan kerajaan kepada pengeluar tempatan untuk menjadikan harga barang tempatan kita lebih murah dan berdaya saing. Subsidi ni kerajaan bagi, boleh jadi dalam bentuk kewangan, boleh jadi juga dalam bentuk barangan. Contohnya subsidi untuk pesawah ialah mungkin baja, racun, benih padi dan sebagainya. So bila mereka mendapat bantuan ini, mereka dah tak perlu dah beli baja, tak perlu dah beli racun, tak perlu dah beli benih padi, maka kos pengeluaran padi akan menjadi lebih rendah. Bila kos lebih rendah, maka mereka boleh menjual beras dengan harga yang lebih rendah. Bila harga barang kita lebih rendah, automatically ini akan menjadi barang tempatan menjadi lebih murah, dan automatically ini akan menjadikan barang kita berdaya saing. Kita boleh lawan barang import yang sudah jadi lebih mahal. Kerana apa? Kerana barang import ada tarif atau ada cukai import. So kita nak menyekat, cara kedua kerajaan menyekat kemasukan barang luar ialah dengan memberi subsidi kepada pengeluar kita supaya kos pengeluaran rendah dan harga boleh diturunkan. Okay, next ialah kuota. Kuota ialah menghadkan jumlah maksimum barang import. Okay, contohnya kereta import memang kerajaan ada kenakan kuota. Contohnya, kereta Toyota ada berapa ribu unit boleh masuk setahun. Contohnya. So bila barang import kereta Toyota contohnya boleh masuk katalah 10,000 unit setahun, maka dia tak boleh masuk banyak-banyak.
Jadi permintaan terhadap kereta tempatan kita, iaitu kereta Proton dan kereta Pro 2 akan naik. Sebab mereka tak boleh beli dah kereta Toyota tu sebab dah jumlahnya banyak tu saja. Cuba bayangkan kalau tak ada kuota ni, agak-agak orang nak beli kereta tempatan ke nak beli kereta import? Anda sendiri tahu kan, tentu orang akan pilih kereta import. Maka kerajaan nak bantu perusahaan tempatan, kereta tempatan Pro 2 dan Proton, maka kerajaan kenakan kuota terhadap barang import, iaitu menghadkan jumlah maksimum. Okey, yang keempat ialah kawalan pertukaran asing. Apa dia pertukaran asing? Pertukaran asing ialah mata wang asing. Macam-macam lah, USD, dong, rupiah, tu semua adalah pertukaran asing. Okey, kita bagi contoh kat sini ya. Teacher bagi contoh. Contohnya kita, negara Malaysia nak menghadkan import barang daripada US supaya berkurang. Okey, bila kita nak import, katalah teacher nak import barang daripada US, I have to pay using USD. Teacher kena bayar pakai US dollar. So kat mana teacher nak dapatkan US dollar tu, teacher kena beli dari Bank Pusat Malaysia. Teacher nak beli pakai apa? Teacher beli pakai RM. So teacher pakai RM teacher untuk beli USD. Supaya teacher dapat USD tu, teacher boleh bayar barang yang teacher import daripada US. Tetapi jika bank kerajaan Malaysia nak menghadkan jumlah barang yang diimport dari US supaya barang kita tu lebih banyak dan orang akan pilih barang kita sebab barang import sikit, maka Bank Pusat akan mengurangkan jumlah USD yang boleh dibeli. So instead lah, katalah teacher nak import 1000 unit daripada US, tapi Bank Pusat menghadkan sebanyak 500 unit saja. So I cannot go further than that. Teacher tak boleh beli lebih daripada 500 unit sebab USD yang ditawarkan di Bank Pusat banyak tu sahaja. Okay, embargo. Embargo means tak boleh langsung. Okay, tak boleh import langsung. Okay, dan ini contohnya ialah kita tak boleh import barang-barang dari Israel. Kenapa? Sebab negara Malaysia tidak menyokong tindakan Israel yang menjajah negara Palestin. So kita putuskan semua talian diplomatik. Kita pun tidak ada pejabat diplomat di sana dan kita juga tak mengimport barang langsung. Okay, jadi itu adalah untuk kepentingan negara dan untuk keselamatan. Okay, baik. Dan yang terakhir bentuk sekatan perdagangan ialah sekatan bukan ekonomi. Kalau kita tengok tarif, ekonomi, kenakan cukai import. Subsidi pun ekonomi, kita bagi bantuan kewangan kepada pengeluar tempatan. Kota pun ekonomi, kita hadkan jumlah import. Kalau kawalan pertukaran asing pun ekonomi, melalui Bank Pusat, dia tak tawarkan pertukaran asing yang banyak. Embargo pun ekonomi, tak boleh langsung import. Tapi yang ini adalah sekatan bukan ekonomi. Jadi sekatan dalam bentuk pertama undang-undang. Okey, peraturan dan syarat-syarat tertentu. Kita menjadikan, contohnya kita menjadikan susah untuk mengimport sesuatu dengan peraturan-peraturan yang ketat. Jadi orang pun rasa macam tak naklah import banyak-banyak sebab susah, ketat. Okey, itu cara kerajaan mengurangkan importnya. Jadi ini adalah untuk keselamatan dan kesihatan rakyat. Terutamanya contohnya barang-barang yang tidak selamat untuk kesihatan, tidak selamat untuk keselamatan negara seperti barang yang terlarang dan sebagainya. Okey, so itu adalah sekatan perdagangan antarabangsa. Teacher nak tanya balik, cuba jawab balik. Kenapakah sebenarnya umumnya kenapakah sekatan-sekatan perdagangan antarabangsa ini diadakan oleh sesebuah negara? Fikir balik. Okey, jawapannya kerana kita nak mengurangkan import. Soalan seterusnya,
Kenapa kita nak kurangkan import? Okey. Ya, kita nak kurangkan import supaya ekspor kita lebih banyak daripada import. Soalan seterusnya, kenapa kita nak lebihkan ekspor daripada import? Okey. Sebab ekspor tu duit masuk, import tu duit negara kita keluar. So kita tak nak duit kita keluar banyak, kita nak duit luar banyak masuk, kan? Jadi kita akan ada lebihan, seimbangan pembayaran kita akan jadi lebih positif. Okey. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada tajuk yang berkaitan, iaitu tujuan Sekatan Perdagangan Antarabangsa. Kenapa kerajaan buat sekatan-sekatan ni? Tadi yang teacher tanya soalan yang akhir tadi adalah tujuan umum. Sekarang kita nak tengok tujuan spesifik kita. Kita ada 7 tujuan. Kerajaan ada 7 tujuan mengapa kerajaan mengadakan sekatan perdagangan. Bukan Malaysia saja ya, mana-mana negara pun. Okay, yang pertama, untuk melindungi industri muda tempatan. Kita, kalau industri tempatan itu muda, bermakna dia tak stabil lagi dan dia kurang kebolehan untuk bersaing dengan barang-barang import yang jauh lebih baik, lebih berkualiti dan sebagainya, kurang. Jadi untuk melindungi industri muda tempatan, maka kerajaan menggunakan sekatan-sekatan tu mana-mana satu tadi untuk membolehkan industri tempatan berkembang, kerana sekarang sudah kurang persaingan dengan barang import sebab barang import sudah disekat atau dikurangkan importnya. Contoh yang terbaik yang teacher suka sebut ialah industri kereta tempatan kita. Okey, jadi kita kurangkan kereta import supaya Proton dan Perodua menjadi pilihan rakyat. Okey, yang kedua, menghadapi persaingan. Okey, kita barang tempatan kita untuk membolehkan barang tempatan kita bersaing dengan barang import, maka kita nak hadkan barang-barang import ni. Contohnya kita menghadkan import tayar supaya Malaysia mengeluarkan tayar sendiri buatan tempatan. Kita ada getah, kita ada industri getah. Kalau kenapa kita nak ekspor getah mentah? Kita boleh lepas tu kita import balik tayar yang jauh lebih mahal nilainya. Jadi kerajaan menggalakkan industri gantian import. Industri gantian import maksudnya kalau sebelum ni kita import tayar, sekarang kita buka sendiri kilang tayar ya. So jadi kita menghadkan kemasukan tayar dari luar. Kita ada tayar antara yang terbaik di dunia, iaitu Dunlop. Okey, tayar Dunlop dan sebagainya. Okey, kedua, meningkatkan ekspor, mengurangkan import ya. Jadi bila ada sekatan-sekatan tu, import dah kurang. Bila import dah kurang, kita cuba meningkatkan ekspor sebab kita sudah ada industri gantian import. Daripada kita import tayar, sekarang kita dah buat tayar dan kita ekspor pula. Okey. Yang ketiga, sumber hasil kerajaan, terutamanya tarif Tarif ni ialah cukai import. Maka tarif ini adalah salah satu sumber hasil kerajaan. Kerajaan perlu hasil supaya kerajaan ada duit untuk buat jalan raya, sekolah dan sebagainya. So tarif adalah salah satu hasil atau sumber pendapatan kerajaan. Okey, untuk membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Ini kita dah belajar dalam 3 tahapan. Perbelanjaan mengurus, emolumen dan sebagainya. Perbelanjaan mengurus ialah perbelanjaan yang berulang setiap bulan atau setiap tahun. Okey, seperti emolumen iaitu gaji, kerajaan kerajaan dan sebagainya. Dan perbelanjaan pembangunan ialah perbelanjaan one off seperti untuk ekonomi dan sebagainya. Okey, mewujudkan peluang pekerjaan. Kalau kita kurang import tapi kita banyak industri yang untuk ekspor atau industri tempatan kita berkembang, kerana kurangnya persaingan daripada barang import, maka bila industri tempatan ini berkembang, maka banyaklah peluang pekerjaan terbuka untuk rakyat. Kan kita buka kilang dan sebagainya sebab kita kurang import, kita keluarkan barang kita sendiri. So ini semua memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Okey. Yang kelima, membaiki imbangan pembayaran.
Imbangan pembayaran sama dengan duit masuk tolak duit keluar. Import adalah duit keluar, ekspor adalah duit masuk. So kita kenakan sekatan-sekatan perdagangan antarabangsa untuk mengurangkan duit keluar, ya. Jadi duit masuk banyak, duit keluar sikit, maka imbangan pembayaran kita adalah positif. Okey, penurunan import akan mengurangkan aliran wang keluar negara. Jadi imbangan pembayaran kita akan lebih positif. Yang keenam, kenapa kita adakan sekatan perdagangan? Untuk menjaga keselamatan rakyat. Okey, melindungi industri penting negara dan mengurangkan kebergantungan kepada barang import. Contohnya beras. Kalau kerajaan tidak kawal kemasukan beras import, rasanya orang akan prefer beras import, terutamanya beras import daripada Thailand. Sangat terkenal beras mereka. Jadi kita buat sekatan-sekatan supaya industri beras tempatan berkembang dan ada pasaran untuk dipasarkan di dalam Malaysia. So ini adalah untuk menjaga kepentingan rakyat dan juga yang seterusnya untuk menghalang kemasukan barang haram. Ini yang dikata keselamatan ni, kita tak nak dadah dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga negara-negara luar barang yang tidak diiktiraf oleh FDA di US, contohnya FDA Food and Drug Association, barang tu dikatakan tak selamat, orang ekspor ke negara ketiga. So kita perlu buat sekatan ini untuk menghalang kemasukan barang-barang ini, barang haram, barang bahaya seperti kimia, kadang-kadang makanan tercemar. Okay? Ada beberapa kali negara kita dan mana-mana negara pun, contohnya avian influenza ni adalah penyakit kepada ayam. So bila ada penyakit-penyakit wabak macam ni, maka kita akan sekat import ayam daripada luar negara. Okay? So ini adalah untuk keselamatan rakyat. Dan seterusnya, mengatasi masalah lambakan. Okay? Setengah negara, apabila penawaran mereka melebihi permintaan, maknanya dia have more products dan produk tu berlebihan, maka mereka akan ekspor ke negara lain. So kita tak nak menjadi dumping site, kita tak nak jadi tempat lambatkan produk-produk dari negara luar ni. Okay, jadi kerajaan menggunakan sekatan-sekatan perdagangan untuk mengawal negara luar dari melambatkan lebihan barang-barang mereka, lebihan penawaran barang-barang mereka masuk ke dalam Malaysia. Kita nak pastikan bahawa barang yang masuk ke dalam Malaysia adalah barang-barang yang betul-betul kita kendaki. Okay, so itu adalah tujuan sekatan perdagangan antarabangsa. Baik, teacher tengah nak fikirkan satu soalan ke depan. Alright, kenapa contohnya apabila sesebuah negara, apa contohnya katalah di Australia, telusur dia tercemar, kenapa kita menyekat kemasukan telusur, barang-barang telusur daripada Australia? Bagaimana jawapannya? Okey, jawapannya adalah untuk menjaga keselamatan rakyat. Soalan kedua, kenapa kita menyekat kemasukan kereta-kereta import? Jawapannya yang mana? Yes, untuk melindungi industri muda tempatan, iaitu perusahaan kereta tempatan kita, Proton dan Perodua. Kenapa kita tak import barang-barang yang kita dah ada? Contohnya kita tak import tayar. Yang mana sih jawapannya? Ya, kat sini untuk menghadapi persaingan kita dah ada, kita nak kurangkan barang import dan banyak lagi. Okay, so itu saja daripada teacher. Assalamualaikum.